Salam Malaysia Madani membuka bicara. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin mengulas tentang sebuah buku siri sastera klasik yang saya baca. Yang pastinya, isi ceritanya sangat menarik dan syarat dengan nilai-nilai murni dan pengajaran. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Lucinda Natania Dara Terence dan berumur 12 tahun dan masih belajar dalam tahun 6 bestari. Saya bersekolah di SK Sri Aman yang terletak di Bandar Simanggang. Kod sekolah saya ialah YBA 2118. Hobi saya ialah membaca buku, bermain piano dan melukis. Cita-cita saya pula ialah ingin menjadi doktor veterina. Hari ini, saya ingin berkongsikan sebuah cerita yang telah saya baca, iaitu siri sastera klasik Si Tanggang. Sebelum itu, izinkan saya memberi gambaran tentang ilustrasi buku ini. Kulit buku yang agak tebal dengan ilustrasinya yang menarik dan berwarna merupakan satu tarikan kepada pembaca di kalangan kanak-kanak. Selain itu, setiap lembaran mengandungi ilustrasi berwarna untuk menggambarkan isi kandungan cerita. Buku ini hasil karya penulis Salma Haji Alwa. Ia diterbitkan pada 2007 oleh Cerdik Publication Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 44 halaman bercetak. Cerita ini agak berbeza dari versi cerita Tanggang yang lain yang pernah saya baca. Bermula dengan keperitan hidup Si Tanggang bersama kedua orang tuanya, iaitu Pak Talang dan Mak Deruma. Mereka hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Si Tanggang membesar menjadi seorang dewasa yang raksasa dan gagah serta tampan. Dia juga digambarkan seorang anak yang taat dan baik kepada kedua orang tuanya pada awalan cerita. Nah, anak yang baik juga Si Tanggang pada awalnya. Dia juga digambarkan seorang yang rajin. Namun, alur cerita pada peringkat klimaks cukup berbeza. Bermula dengan kisah Tanggang membawa diri kerana kecewa gadis pujaannya dikahwinkan dengan pijaka lain. Dipendekkan cerita, Si Tanggang telah lari membawa diri kerana kecewa. Kemudian, Si Tanggang ditangkap dan dibawa menaiki sebuah kapal. Di situ, Si Tanggang telah bekerja keras melakukan apa sahaja kerja yang diberikan. Kerajinan dan kesungguhan Tanggang telah menarik hati Nakhoda Jaya, iaitu lalu diangkat menjadi nakhoda menggantikannya. Kemudian, nasib Tanggang berubah menjadi saudagar dan nakhoda terkenal dan berkahwin dengan anak saudagar kaya. Namun begitu, Tanggang mula menunjukkan perubahan sikap menjadi tamak haloba dan kejam. Si Tanggang terkenal sebagai nakhoda terbilang dan masyhur sehingga akhirnya berkahwin lagi dengan puteri Rana Lela, seorang yang sombong dan kejam. Kekejaman Tanggang digambarkan apabila tidak mengakui ibu bapanya semasa singgah ketika pelayaran yang kebetulan kampungnya sendiri. Mak Deruma dan Pak Talang datang ke kapal Tanggang dengan gembira sekali. Namun, dihalau dan diherdek oleh Si Tanggang dan isterinya. Dengan hati yang pilu, Mak Deruma memohon kepada Tuhan semoga Si Tanggang binasa kerana tidak mengakui mereka sebagai orang tuanya. Akhirnya, Si Tanggang dan seluruh anak-anak kapal serta isterinya berubah menjadi batu. Audiens sekalian, betapa tragisnya pembalasan terhadap Si Tanggang kerana menderhaka terhadap ibu bapanya. Ia bukanlah satu cerita yang terlalu berat, tetapi menarik dibaca oleh golongan kanak-kanak terutamanya. Pengajarannya amat jelas, tiada maksud tersirat yang sukar difahami. Gaya penulisan dan style ilustrasi mesra kanak-kanak. Namun yang lebih penting, mesej yang disampaikan melalui cerita ini. Beberapa pengajaran yang jelas sekali kita dapat ialah 1.
Sayangi kedua orang tua yang telah banyak berjasa kepada kita. Seterusnya, jangan derhaka dan jadilah anak yang taat dan mendengar kata supaya kehidupan mendapat berkat. Selain itu, hindari sikap bongkak, sombong dan belagak dalam apa jua keadaan. Akhir sekali, tanamkan sikap menghormati orang tua atau sesiapa sahaja, serta harus bersyukur seadanya. Itulah serba ringkas lisensi buku yang telah saya baca. Akhir kata, sayangi mak dan ayah kita semua, serta banggakan mereka dengan kejayaan kita dalam pelajaran dan kehidupan. Saya sayang Papa, sayang Mama. Terima kasih.